Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat 32 juta rakyat Malaysia dan berbilion-bilion manusia yang menonton video panas ini. Seperti biasa, anda semua sedang menonton siaran eksklusif bersama Kingmaker baru politik dunia, Kingmaker baru politik Malaysia, Fazli Syekh Ahmad, yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri pengkhianat, petualang, penipu di Putrajaya. Apa khabar Pak Cik Makcik Oto Arung? So, hari ini 4 Disember 2022, kita ada cerita politik panas. Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agong memberi signal mereka membuka siasatan skandal rompakan 600 bilion ringgit duit rakyat, duit negara yang dicuri oleh ketua katak pengkhianat dan parti petualang yang derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya ulang ya. Berdasarkan maklumat sulit di Putrajaya dan Istana, berdasarkan intelligent information dan secret information, untuk makluman pengundi-pengundi parti pengkhianat petualang, pemimpin-pemimpin, penyamun, penyangak pengkhianat ni dalam parti katak pengkhianat ni, sukacita saya ingin memaklumkan setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjaya mengangkat sumpah sebagai Menteri Keuangan di Putrajaya kemarin, saya, Kingmaker baru politik Malaysia, ingin menyatakan Kerajaan Pakatan Harapan UMNO BN GPS Kerajaan Rakyat di Putrajaya akan mengheret semua pemimpin-pemimpin pengkhianat, petualang, penyamun, penyangak, pencuri yang kantoi merompak 600 bilion ringgit duit negara di musim COVID yang lalu. Sebelum video ni kena hacking, kena padam, kena blok sebelum video ni meletup macam bom nuklear. Pak Cik Makcik Oto Arung, jangan lupa tap-tap skrin dalam TikTok, tekan butang like banyak-banyak. Boleh tekan butang share, bagi tahu kita ada cerita politik paling panas, paling sedap. Memang adalah yang bakal-bakal masuk penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Ini skandal rompakan 600 bilion ringgit ni memang tak boleh lari ya. Raja Petra, ketua katak pengkhianat, anak-anak murid ketua pengkhianat, parti pengkhianat petualang. Tolong bersiap sedialah. Gali lubang kubur sendiri atau lari pergi London ikut dengan Raja Petra. Atau nak bercuti ke luar negara kah? Get ready. Memang sangat-sangat bahaya ya Pak Cik Makcik Oto Arung. Ketua katak pengkhianat hari ini gagal jadi Perdana Menteri ke-10.
Pemimpin-pemimpin pengkhianat pun gagal jadi menteri angkat sumpah depan Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara kemarin. Tiba-tiba memang ini tanda-tanda kiamat besar ni. Skandal rompakan 600 bilion ringgit Kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Rakyat di Putrajaya, memberi amaran awal bahawa skandal saga rompakan 600 bilion ringgit akan disiasat dan akan dibuka dalam Mahkamah Malaysia. Apa khabar Ketua Katak Pengkhianat Petualang? Boleh juga tidur nyenyak semalam? Tak boleh tidur? Kenapa tak boleh tidur? Sudah gagal halang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan? Sudah gagal halang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Sudah gagal halang Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi? Gagal halang Tengku Zafrul jadi Menteri MITI yang paling kau takuti? Ini kita akan perdebatkan dan bahaskan. Kenapa Ketua Pengkhianat Katak tu, Ketua penderhaka kepada raja-raja tu, gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan, gagal menghalang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, gagal menghalang Rafizi Ramli jadi Menteri Ekonomi, dan gagal menghalang Tengku Zafrul jadi Menteri dalam Kabinet Kerajaan Rakyat Kerajaan Agong. Saya akan bongkarkan satu persatu kenapa kau gagal ya. Harap-harap cyber-troopers pengkhianat petualang ni maki awal-awal, komen banyak-banyak sini. Saya nak bagi tahu, saya memuji keputusan Yang di-Pertuan Agong yang tidak mahu dengar nasihat Ketua Katak Pengkhianat bagi menghalang Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Dari kemarin sampai hari ini ramai yang meroyan jadi orang gila. Sia-sia kan kamu meroyan? Tidak didengar cakap kamu oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong hanya dengan cakap Jupazli saja ya. Saya nak bagi tahu awal-awal. Yang di-Pertuan Agong tak nak dengar cakap korang. Sebab tu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Sebab tu Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri seperti apa yang diminta oleh Jufazli Syed Ahmad. Sebab itu Tengku Zafrul jadi Menteri, korang tak boleh halang. Sebab tu Rafizi Ramli pun korang tak boleh blok dah untuk jadi Menteri di Putrajaya. Ini masalah, bukan masalah kecil ya untuk Ketua Pengkhianat Petualang, parti pengkhianat, parti lebay pengkhianat. Aku kesian tengok cyber-troopers pengkhianat ni. Wah, memfitnah Yang di-Pertuan Agong pasal pelantikan Menteri Keuangan, Timbalan Perdana Menteri, Menteri MITI, Menteri Ekonomi. Kenapa kamu tak puas hati ni? Kamu bukan Yang di-Pertuan Agong. Kamu bukan Perdana Menteri. Dah lah kasih tunjuk dupang-dupang kamu tu depan si Jupazli Syed Ahmad ni. Kesian aku tengok kamu dekat TikTok. Beria sangat. Nak memaki hamu Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu secara halus tapi tak menjadi. Tak dapat sambutan. Tak dilayan pun oleh Yang di-Pertuan Agong. Kau nampak tak kehebatan kuasa Yang di-Pertuan Agong tu? Dia terus buat upacara majlis angkat sumpah bagi mempercepatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Menteri Keuangan, bagi mempercepatkan Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, bagi memastikan Tengku Zafrul angkat sumpah jadi Menteri MITI, malah terus punch card hari Sabtu ya.
Orang cuti sepatutnya. Istana cuti, Putrajaya sepatutnya cuti. Tetapi kenapa yang di Pertuan Agong buat upacara angkat sumpah ni hari Sabtu? Supaya korang sakit hatilah. Supaya korang meroyan jadi orang gila kena sawan babi. Malulah weh rakyat-rakyat pengkhianat petualang ni yang berguni-guni depan yang di Pertuan Agong. Malu kan yang di Pertuan Agong tak dengar pun. Korang punya meroyan ni. Kami tak nak Anwar jadi Menteri Keuangan. Kami tak nak Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kami tak nak Zafrul jadi menteri. Kami tak nak Rafizi jadi menteri. Hei, kau tu pembangkang. Yang membangkang secara bangang. Sedar diri tu. Engkau bukan yang di Pertuan Agong. Nak cakap itu aku tak suka. Ini aku tak suka. Move on. Keputusan yang di Pertuan Agong aku dah katakan kemarin. Muktamad lah bodoh. Bangang, Talengong. Dupang, Bahalol. Engkau nak cerita dekat TikTok, dekat YouTube, dekat Instagram, dekat Facebook. Kau cakap Agong ni tersalah melantik Menteri Keuangan lah, tersalah melantik Perdana Menteri lah, tersalah melantik Timbalan Menteri lah, tersalah melantik Tengku Zafrul. Engkau siapa? Melebih-lebih pula kau, lebih sudu daripada kuah. Pandai-pandai nak bagi arahan dengan yang di Pertuan Agong. Engkau dah kalah PRU 15. Engkau dah jadi pembangkang. Terimalah kenyataan ni weh. Engkau bukan yang di Pertuan Agong. Terimalah kenyataan ni. Engkau bukan Perdana Menteri. Jadi aku kesian tengok kamu satu persatu ni, pakcik makcik Otok Arung. Syok sendiri marah-marah. Engkau marah. Zahid Hamidi tetap angkat sumpah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Depan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bukan kau yang lantik Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Yang di Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar yang lantik Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. So sia-sia kau dari kemarin, dari pagi sampai malam. Sampai kau tak tidur aku tengok. Kau boleh halang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri? Nah. Pelat. Pelat. Apa kau rasa? Oren. Jadi ketua pembangkang pengkhianat, ketua katak pengkhianat, ketua petualang yang derhaka pada Raja-Raja Melayu. Pelat. Kau tak dapat jadi Perdana Menteri ke-10, lepas tu kau cemburu dengan Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sedarlah weh, dunia ni berputar macam roda weh. Dulu kau bukan main temberang. Waktu Agong lantik kau jadi Perdana Menteri, kerja kau merompak 600 bilion ringgit. Wah, bukan main temberang kau. Depan Agong, depan raja-raja, kau tak nak dengar cakap raja-raja. Kau sakit hati? Kau tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri, Tengku Zafrul jadi Menteri. Sakit hati, dengki, iri hati. Bertaubatlah weh, bikin malu 7 keturunan kau. Bikin malu pengundi-pengundi kau. Bikin malu orang-orang parti kau dalam TikTok ni, dalam YouTube, dalam Instagram. Kesian aku tengok kamu ni, satu geng katak pengkhianat. Geng-geng petualang yang derhaka dengan Raja-Raja Melayu ni. Sini kamu ramai-ramai berkumpul. Aku mau cuci telinga kamu ni sampai berdarah bernanah lubang telinga kamu. Malulah kamu kamu halang Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Kau sampai merayu depan yang di Pertuan Agong pun tak dilayan oleh yang di Pertuan Agong. Kau nak tahu kenapa yang di Pertuan Agong suruh Zahid Hamidi angkat sumpah di Istana Negara kemarin sebagai Timbalan Perdana Menteri? Ini Kerajaan Pakatan Harapan UMNO BN GPS yang memerintah di Putrajaya. Bukan kau yang memerintah di Putrajaya, gila. Bodoh, dupang, talengong. Kau terkejut nama kau tidak dijemput oleh yang di Pertuan Agong di Istana Negara?
Kesiannya aku tengok kau ni, ketua katak pengkhianat dengan cyber troopers pengkhianat. Meroyan hari-hari sampai Zia Ami dicakap, kau tu berhentilah meroyan. Hormat sikit kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini kali pertama Zai Amidi memang smackdown kau. Abah Muhyiddin, apa kabar? Saya malu tengok Abah ni. Derhaka dengan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Saya malu tengok perangai Abah makin tua, makin kurang ajar dan biadab depan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Hari itu Abah jadi Perdana Menteri. Wah, hormat depan yang di-Pertuan Agong. Tiba-tiba tak dipilih jadi Perdana Menteri, Abah sanggup kurang ajar depan kami. Melawan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Abah, kalau sampai tahap begini, Abah tak ada prinsip nak hormat, nak setia kepada keputusan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Lebih baik Abah letak jawatan sebagai ahli parlimen. Saya terkejut weh. Kau sebagai pemimpin Melayu, sebagai pemimpin Islam, sangat kurang ajar dan biadab depan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kabinet Kerajaan Perpaduan di Putrajaya tu bukan kau punya. Itu Kabinet Ketua Negara Malaysia. Kabinet Kerajaan yang di-Pertuan Agong. Mana pengundi-pengundi parti Abah Pengkhianat Petualang ni muncul kamu satu persatu? Saya nak ajar korang pasal rukun negara ni. Kamu lupakah prinsip setia kepada raja dan negara? Saya di sini nak bagi tahu. Saya bukan nak minta hadiah, nak minta duit, nak minta pangkat. Saya kingmaker baru politik Malaysia. Semua game saya menjadi bersama yang di-Pertuan Agong, bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Abah dah kalah PRU 15 bersama parti katak pengkhianat tu, parti lebay pengkhianat, terima keputusan ini. Kerusi parlimen parti Abah Pengkhianat ni tak cukup majoriti untuk bentuk kerajaan di Putrajaya depan yang di-Pertuan Agong. Kau cakap depan Agong di Istana Negara minggu lalu, kau ada sokongan majoriti. Tapi kau tipu yang di-Pertuan Agong, kau tipu 32 juta rakyat. Parti Abah, parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat, tak tahu malu ni, tak ada maruah, tak ada harga diri. Kau pandai tak kira berapa kerusi parlimen kau? Kerajaan Pakatan Harapan, UMNO BA, GPA, Warisan Muda, APCO yang berkuasa di Putrajaya hari ini, lebih 148 kerusi parlimen. Parti Abah Pengkhianat ni hanya lebih 70 kerusi parlimen. Jadi yang kau marah dengan yang di-Pertuan Agong sebab kerusi parlimen kau ni kurang, apa hal lah? Apa masalah kau? Kau dah kalah PRU 15 di tangan Pakatan Harapan UMNO BN, GPS pun tak nak sokong kau dah. Apa masalah kamu ni? Kau yang kalah PRU 15, kau salahkan yang di-Pertuan Agong, salahkan diri sendiri. Abah penderhaka Pertuan Agong. Ambil tahu kami rakyat ni tengok juga pengumuman oleh Tuhan Cakap Raya. Kami tengok juga pengumuman oleh yang di-Pertuan Agong. Terbukti Abah yang meroyan jadi orang gila tak ada sokongan majoriti. Terbukti parti katak pengkhianat, parti lebay sesat petualang yang derhaka kepada raja-raja ni
Tidak ada sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Nak capai 112 ahli parlimen pun tak ada, Abah. Kami ni hormat juga dengan Abah. Tapi bila Abah kurang ajar dan biadab, depan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu ini sangat-sangat keterlaluan. Kami sebagai orang Melayu, orang Bumiputera, orang Islam, yang hormat kepada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, yang setia kepada Raja dan Negara, terkejut dengan sikap kurang ajar, sikap meroyan Abah ni dengan parti pengkhianat, parti lebay sesak pengkhianat, yang tak malu, yang tak ada kemaluan, yang tak ada telur, memfitnah yang di-Pertuan Agong, menghina kuasa rakyat, kuasa yang di-Pertuan Agong. Rakyat tak undi Abah jadi Perdana Menteri, please move on. Rakyat undi Datuk Seri Anwar Ibrahim, undi Pakatan Harapan UMNO BN GPS GRS untuk bentuk kerajaan di Putrajaya. Malu sikit weh. Saya orang muda boleh hormat yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Hang, bekas Perdana Menteri, paling tua daripada saya. Kenapa kau tunjukkan contoh yang buruk kepada kami? Kau derhaka kepada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kau memang pengkhianat dan petualang. Ini kes merompak 600 bilion ringgit. Apa cerita? Kau cakap orang lain perompak. Engkau paku dulang, paku serpih, mengata orang engkau yang lebih, Abah. Aku diam-diam skandal rompakan kau ni 600 bilion ringgit. Aku mau tengok sampai mana kau derhaka kepada yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Cukup-cukuplah melalak meroyan jadi orang gila nak fitnah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kesian aku tengok Abah ni. Cukup-cukuplah parti katak pengkhianat, parti lebay sesak pengkhianat ni. Jadi orang gila kena sawang babi. Jadi bodoh depan yang di-Pertuan Agong, jadi dupang depan yang di-Pertuan Agong. Malulah korang depan 7 keturunan korang. Dahlah kalah PRU 15. Tak dapat jadi Perdana Menteri. Tak dapat apa-apa jawatan menteri, tak dipanggil oleh yang di-Pertuan Agong ke istana kemarin. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar yang jadi Menteri Keuangan. Datuk Seri Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Tengku Zafrul yang jadi Menteri. Tan Sri Rafidah Aziz yang amat saya hormati. Yang kau takut sangat Datuk Seri Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri itu kenapa? Zaman kau sudah berakhir, Tan Sri Rafidah Aziz, yang amat saya muliakan, yang amat saya hormati. Yang kau takut dengan Tengku Zafrul jadi menteri itu kenapa? Tan Sri Rafidah Aziz. Astaghfirullahalazim. Engkau tak ada kuasa dalam negara ni, Tan Sri Rafidah Aziz, untuk memberi arahan kepada yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Berdasarkan rekod, Tengku Zafrul mempunyai rekod yang sangat baik sebagai Menteri Keuangan di Putrajaya. Saya tak pernah lupa Tan Sri Rafidah Aziz. Tengku Zafrul mengumumkan di parlimen dan media-media seluruh dunia bahawa Kerajaan Agung Kerajaan Malaysia menolak loan daripada IMF. Tengku Zafrul menolak semua tawaran pinjaman daripada International Monetary Fund, IMF, di musim COVID yang lalu. Yang kau ni tak suka Tengku Zafrul jadi Menteri MITI di Putrajaya, dah kenapa? Ini sumbangan Tengku Zafrul di Putrajaya. Selaku bekas Menteri Keuangan Tan Sri Rafidah Aziz, dia dengar arahan yang di-Pertuan Agong dan Kerajaan Malaysia menolak pinjaman antarabangsa daripada IMF. Takkan Tan Sri Rafidah marah? Tengku Zafrul tolak loan IMF itu 1 tahun lalu, 2 tahun lalu di musim COVID.
Biar betul, Tan Sri Rafidah. Engkau berdendam dengan Tengku Zafrul ke? Hanya kerana Tengku Zafrul menyelamatkan negara Malaysia? Bersama yang di-Pertuan Agong di musim COVID tolak loan IMF? Siapa kau? Tan Sri Rafidah Aziz, saya tahu kau sedang menonton video ini. Kau jangan nak melangkaui kuasa yang di-Pertuan Agong. Suka hati yang di-Pertuan Agong lah. Nak lantik Tengku Zafrul jadi menteri dalam kabinet kerajaan rakyat. Suka hati Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Nak lantik Tengku Zafrul jadi menteri MITI. Meroyan dah cyber troopers parti pengkhianat. Sebab kantoi terbongkar, dibogelkan, ditelanjangkan oleh Ju Fazli. Kau jangan nak menghina dan memfitnah serta merendah-rendahkan yang di-Pertuan Agong kami. Kami rakyat ni setia kepada raja dan negara. Macam kamu ni, pengkhianat petualang, kurang ajar dan biadab secara terbuka depan yang di-Pertuan Agong kami, memang layaklah kena smackdown oleh Ju Fazli Syekh Ahmad. Malulah sikit. Kamu tidak ada kuasa dalam pelantikan menteri-menteri kabinet ini. Saya nak bagi tahu ya. Saya nak bagi tahu di sini, memang mampuslah kamu oleh yang di-Pertuan Agong. Sebab apa? Sebab yang di-Pertuan Agong lantik Tengku Zafrul jadi menteri MITI untuk membongkarkan skandal rompakan 600 bilion ringgit yang dirompak oleh parti Abah, parti lebay sesak pengkhianat petualang penyambung penyangak yang larak yang gatas itu. Saya dengan yang di-Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi menang besar dalam percaturan kuasa PRU15 sampai kau tak boleh terima kekalahan ini. Abah yang kurang ajar dan biadab kepada yang di-Pertuan Agong. Saya nak bagi tahu dengan kau. Saya akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Saya sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Baru saja beberapa jam lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan saya dekat Instagram. Baru je tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok aku punya Instagram. Dia bagi love lagi. Nanti kita jumpa di Putrajaya ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim memang adalah sakit jantung, sakit hati, dengki dan iri hati ni. Tengok saya, Ju Fazli Syekh Ahmad, Kingmaker baru politik Malaysia, sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan. Malulah korang kan, sakit hati. Datuk Seri Anwar Ibrahim stalking Instagram Ju Fazli Syekh Ahmad, memang sila bunuh diri beramai-ramai lah. Memang bahaya, sangat bahaya ni. Ju Fazli Syekh Ahmad dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim bergabung dari dulu sampai sekarang. Itulah. Nak perangkap aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat, ambil kau. Aku yang perangkap kamu satu persatu ni. Pengkhianat petualang. Saya ni tak pernah lupa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Engkau ni Abah dengan ketua pengkhianat sakit jantung tu. Wah, nak perangkap Ju Fazli Syekh Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat 3.0. Syukur Alhamdulillah saya ni bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menepis semua konspirasi fitnah liwat yang disusun oleh Abah pengkhianat dan ketua pengkhianat sakit jantung tu pada tahun 2019 lalu. Saya bongkarkanlah satu persatu ya. Semua percaturan dan master plan politik kotor kamu ni. Semua tak menjadi kan? Saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2019 lalu telah berjaya menolak semua konspirasi fitnah liwat 3.0 yang diumpan sebagai perangkap baru oleh parti-parti pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu ni. Aku tak perlu sebut nama penuh kau. Kau tahu kau siapa.
Sebab tu kau takut dengan Jufazli Syah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam percaturan kuasa ini. Sebab kau punya konspirasi fitnah liwat, kau tangkap Jufazli, kau culik Jufazli 7 hari 7 malam, kau brainwash otak Jufazli untuk buat konspirasi fitnah liwat untuk memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekalinya setelah Jufazli bebas, Jufazli telah melaporkan perkara tersebut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2019 lalu. Kau ingat aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bergaduh ke? Engkau otak pembaris lurus bendul, bodoh-bodoh mencatur kuasa. Kau ingat saya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim senang diperangkap dengan konspirasi fitnah liwat 3.0 kamu tu? Ini masalah besar. Apabila konspirasi fitnah liwat kau semua berjaya dihancurkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Jufazli Syah Ahmad sejak tahun 2019 lalu. Mampus kau. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Sebab saya tak pernah minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti apa yang telah kau arahkan. Parti Abah Pengkhianat, katak petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Aku nak bagi tahu dengan kau, kenapa aku jadi kingmaker dalam percaturan kuasa ni? Sebab konspirasi fitnah liwat yang kau buat ke atas Jufazli Syah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sudah kantoi sejak tahun 2019 dan gagal sehingga tahun 2022. Sebab tu, senjata yang kau pakai untuk halang Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri di Putrajaya sudah gagal hari ini. Aku nak bagi tahu dengan kau satu perkara ya. Lain kali kalau nak buat konspirasi fitnah liwat tu, jangan sampai kantoi depan Jufazli, depan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masalah kau punya game kotor ni Parti Abah Pengkhianat Petualang. Parti pengkhianat yang ada sakit jantung ni, yang derhaka kepada raja-raja ni. Masalah kau punya game ni, yang kau bodoh-bodoh pergi suruh si Jufazli minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu pada tahun 2019. Dah kenapa? Kenapa aku kasih hancur kamu satu persatu ni? Semua Perdana Menteri hancur. Semua parti kau hancur. Orang-orang kau hancur di Putrajaya oleh orang-orang aku. Di Putrajaya dan istana. Kau memang sangat kurang ajar dan biadab. Adakah patut kau suruh aku minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana Saiful buat konspirasi fitnah liwat dengan kau sekali untuk halang Anwar jadi Perdana Menteri selama ni? Saya kena telanjangkan kau, bogelkan kau ni. Parti Abah Pengkhianat Petualang. Aku nak bagi tahu sama kau. Aku tahu semua konspirasi fitnah liwat dalam Malaysia ni untuk halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau adalah dalang utama bersama ketua pengkhianat sakit jantung tu. Aku tahu kamu semua ni musuh aku dalam percaturan kuasa. Musuh Datuk Seri Anwar dalam percaturan kuasa. Musuh raja-raja, musuh rakyat. Sebab tu kamu hancur oleh Jufazli. Apabila master plan kau ni gagal memerangkap Jufazli Syah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan konspirasi fitnah liwat seperti mana kau buat dulu dengan Saiful Bukhari, ini hasil dia. Kau jadi pembangkang, kau kalah PRU 15. Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan, Zaid Amidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Sebab itu aku sokong Kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan. Aku sokong GPS, aku sokong GRS di Putrajaya, aku sokong kerajaan yang di Pertuan Agong di Putrajaya. Sebab waktu kau tangkap aku 2019 Perdana Menteri pengkhianat sakit jantung, ketua pengkhianat sakit jantung yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Buku bertemu ruas. Tak pernah-pernahnya Pakatan Harapan dan UMNO BN suruh aku minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Engkau ni parti pengkhianat, parti katak pengkhianat, parti lebay pengkhianat, parti sakit jantung pengkhianat ni.
Kau culik aku 7 hari 7 malam hanya semata-mata kau paksa aku untuk diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu aku kasih hancur kau sampai kau hilang jawatan Perdana Menteri bersama ketua tok guru pengkhianat kau sakit jantung tu. Bahaya, sangat bahaya rahsia kau ni terbongkar. Sebab itu, semua rahsia kau aku bongkarkan depan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, depan Datuk Seri Anwar Ibrahim, depan UMNO BN Pakatan Harapan. Sebab itu UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan. Hancurkan kamu ini. Parti pengkhianat, parti petualang, parti sakit jantung yang kalah PRU 15. Mulut aku ni kau tak boleh tutup sebab semua rahsia kau ni konspirasi politik fitnah kau. Nak perangkap aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat 3.0 sudah gagal. Terbongkar. Ini skandal rompakan 600 bilion ringgit. Konspirasi politik kau nak hancurkan institusi Raja-Raja Melayu. Sebab tu kau hancur pilihan raya Johor, pilihan raya Melaka. Semua ini game aku. Kau hancur PRU 15, semua ini game aku. Kau tiba-tiba tumbang sebagai Perdana Menteri di Putrajaya. Pada tahun 2020, tahun 2021. Kau dengan tok guru kau sekali tumbang. Sampai anak murid kau yang latest ni, Mak Lambung pun tumbang. Semua ini game aku. Bersama Yang di-Pertuan Agong, bersama Raja-Raja Melayu. Sebab kau cukup kurang ajar dan biadab. Kau culik aku 7 hari 7 malam. Di tengah-tengah Kuala Lumpur, kau sembunyikan aku di satu tempat, di satu bilik. Kau brainwash aku 8 jam, 9 jam satu hari untuk minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu aku tidak berhenti bersuara dalam percaturan kuasa ini. Akhirnya semua master plan politik kamu ini hancur oleh Jufazli Syiamat di Putrajaya. Akhirnya kamu gagal menghalang Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kamu gagal menghancurkan UMNO. Kamu gagal untuk kasih pupus UMNO untuk hancurkan Raja-Raja Melayu. Sebab tu kau tak berani saman fitnah aku. Kau tangkap aku, kau buka kes politik secara banyak-banyak di mahkamah. Kau kalah. Sampai kau tumbang PRU 15. Mak Lambung, Abah Ketua Katak Pengkhianat, Parti Lebay, Sesat Pengkhianat, Ketua Pengkhianat yang derhaka kepada Raja-Raja Pengkhianat Petualang. Kau nak balas dendam dengan aku sebab aku tidak minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak tahun 2019? Kau tangkap aku tiap-tiap tahun? Sebab aku tidak mahu minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku tak ikut kau punya master plan politik untuk halang Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Siapa kau? Kamu bukan Tuhan. Kita sama-sama manusia darah merah. Aku tak takut masuk penjara, tak takut ditangkap, tak takut mati. Engkau ni meroyan jadi orang gila. Yang di-Pertuan Agong tak bagi jawatan Perdana Menteri, tak bagi apa-apa jawatan. Ini kingmaker baru politik Malaysia ni. Rahsia kau semua sudah aku bagi dengan Di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Sekarang kau nak brainwash aku? Kau hantar orang-orang kau untuk aku lawan kerajaan Datuk Seri Anwar, lawan yang Di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu? Excuse me. Saya kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Tidak ada satu orang pun yang berpangkat besar dekat dunia ni boleh bagi arahan dengan saya. Kau kaya macam mana pun, kau nak bagi arahan dengan saya. Kau jangan mimpi kau nak bagi arahan untuk saya melawan Datuk Seri Anwar Ibrahim, melawan yang di-Pertuan Agong, melawan Raja-Raja Melayu. Saya bukan bodoh macam kau lah, Abah. Pak Lebay sesat pengkhianat petualang, parti katak pengkhianat, parti yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Saya ni bukan dupang macam kamu lah. Saya tidak pernah kalah dalam percaturan kuasa ini. Semua Perdana Menteri tumbang terguling-guling secara mengejut di Putrajaya kerana kehebatan percaturan dan ramalan politik Jufazli Syiamat. Kau masih tak bincang dengan orang-orang kau, Abah.
Kenapa semua Perdana Menteri pengkhianat petualang yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu hancur oleh Jufazli Syih Ahmad di Putrajaya? Malu kamu nak bincang, nak perdebatkan? Malu nak buat mesyuarat? Kenapa Mail Lambung tumbang oleh Jufazli Syih Ahmad di Putrajaya PRU 15 kali ini? Malu? Kenapa kau Abah tumbang tiba-tiba di Putrajaya? Dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong? Kau, ketua pengkhianat sakit jantung yang kalah PRU 15 bersama anak kau. Kau hilang jawatan Perdana Menteri 2020. Kau malu nak perdebatkan kenapa Jufazli berjaya tumbangkan kau? Saya sangat-sangat bangga dan sangat-sangat gembira Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO, BN dan Pakatan Harapan ikut arahan saya dalam percaturan kuasa ini. Sebab tu kau tak boleh hancurkan saya. Kau tak boleh perangkap saya dengan tangkapan politik, dengan pendakwaan mahkamah secara politik. Saya masih hidup bebas dalam negara Malaysia. Saya tak perlu lari macam Raja Petra, macam Nur Sajat, macam Jolo. Saya tak perlu lari keluar negara. Saya buat live dalam negara Malaysia ni. Ada orang nak lawan saya, sini. Saya tak takut ditangkap. Kau nak bom C4, nak sniper, saya tak takut mati. Engkau takut mati. Sebab kau derhaka kepada raja-raja Islam. Semua Perdana Menteri sudah tumbang oleh si Jufazli dalam mahkamah, dalam Putrajaya, dalam istana. Fikir pakai kepala otak. Ini orang paling berani ni, kingmaker baru politik dunia. Tidak ada satu orang boleh kalahkan Jufazli sebab kau punya rahsia ni aku dah bagi dengan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun aku dah bagi semua rahsia konspirasi fitnah liwat kamu ni. Cyber Troopers parti pengkhianat. Muncul ramai-ramai di sini. 1.1 bilion orang menonton. Dahsyat, cukup dahsyat ya. Dapat sambutan kita punya perbahasan ni. Kau sakit hati sebab aku masih berada dalam negara Malaysia. Aku bebas buat live dekat negara ni. Kau sakit hati, aku sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Aku sokong Datuk Seri Zahid Hamidi jadi Timbalan Perdana Menteri. Aku sokong kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Sini kamu. Abah hantar ramai-ramai kau punya cyber troopers pengkhianat petualang ni yang sudah gagal memerangkap Jufazli Syih Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat. Kau patut malu Abah. Jufazli tahu kau yang rancang semua ni. Kau jangan pura-pura terkejut. Kenapa Jufazli kasih hancur kerajaan pengkhianat pintu belakang kau? Bersama Mail Lambung, PRU 15 kali ini. Engkau syok sendiri nak melobi depan Yang di-Pertuan Agong jadi Perdana Menteri ke-10, Abah. Yang di-Pertuan Agong pun tak lantik kau jadi Perdana Menteri. Sebab Jufazli Syih Ahmad telah mengarahkan Yang di-Pertuan Agong. Ketua katak pengkhianat macam kau ni yang kantoi depan aku nak hancurkan Raja-Raja Melayu, Abah, kau tak layak jadi Perdana Menteri. Memang itu master plan politik kau. Kau hantar orang-orang kau, ketua pengkhianat sakit jantung tu, hantar orang dia sejak tahun 2019 mengarahkan aku untuk serang Raja-Raja Melayu. Syukur Alhamdulillah. Saya dengan Raja-Raja Melayu tidak ada masalah. Saya tak pernah serang Raja-Raja Melayu, tak pernah serang mana-mana Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kau gagal untuk perangkap dan hancurkan aku, Abah. Semua ni game politik kotor kau. Nak hancurkan UMNO, nak hancurkan Raja-Raja, nak hancurkan Jufazli dan Anwar Ibrahim, nak hancurkan negara. Kau punya legasi politik sudah tamat. Sudah hancur oleh Jufazli Syih Ahmad. Saya tahu siapa musuh aku. Saya tahu siapa musuh Raja-Raja Melayu. Aku tahu kelemahan kau apa. Kelemahan kau adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Kelemahan kau adalah Anwar Ibrahim. Kelemahan kau adalah Zahid Hamidi. Kelemahan kau adalah Tengku Zafrul. Kelemahan kau adalah rakyat. Kelemahan kau adalah UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Parti Abah, parti lebay sesat ni marah kalau Pakatan Harapan dan UMNO BN bergabung. Waktu parti Abah bergabung dengan UMNO BN boleh pula. Ini masalah cukup besar. Bila UMNO BN cerai talak 3, parti Abah, parti lebay pengkhianat ni. Parti UMNO BN tak nak dengan kamu ni, malu sikit. Kamu syok sendiri. Depan Zahid Hamidi, depan
akar umbi UMNO depan orang-orang Melayu. Malu sikit. Kau tak jadi Perdana Menteri sebab UMNO BN tak terima kau. Kau tu pengkhianat raja-raja Melayu. Kau nak hancurkan UMNO depan Jufazli. Kau nak hancurkan raja-raja depan Jufazli. Kau nak hancurkan kedaulatan negara depan Jufazli sampai kau kantoi merompak 600 bilion ringgit. Sini ramai-ramai. Pengundi-pengundi parti pengkhianat petualang yang derhaka kepada raja-raja ni. Habis kau kena hantam, kena smackdown oleh si Jufazli. Malulah kau, UMNO BN tak nak bergabung dengan kau. Sebab kau ni memang derhaka kepada raja-raja. Tak layak jadi Perdana Menteri, tak layak jadi kerajaan. Biar puak-puak abah pengkhianat ni makin panas, makin koyak mental, berdarah-bendana lubang telinga diorang. Memang itulah kenyataannya. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Mampus kau di situ olehku. Yang kau meroyan jadi orang gila ni, UMNO BN kahwin dengan Pakatan Harapan. Kenapa? Takkan UMNO BN nak berkahwin dengan parti lebay pengkhianat, parti abah penyamun 600 bilion ringgit tu? Takkan UMNO BN nak sokong kamu lagi, lepas tu kamu kasih hancur UMNO dari dalam? Kau gila ke apa? Kau tak malu ke depan raja-raja? Kau jual nama UMNO untuk jadi Perdana Menteri? Kau tipu raja-raja, kau jual nama UMNO, katanya cukup SD. Abah tak malu ke? Malu sikit. Kalau kau ada kemaluan, ada telur. Memang bermasalah kau ni. Wow, 20,000? Biar betul. Tap-tap skrin lagi. Si viral. Panggil semua cyber troopers abah pengkhianat ni. Aku nak ajar diorang satu-satu ni. Mau dikasih bogel, dikasih telanjang bulan. Bangganya korang jadi penderhaka kepada raja-raja Melayu. Layaklah kamu dikasih hancur oleh si Jufazli. Bangganya kamu jadi pembangkang. Kempunan kan? Kenapa kau tak jadi Perdana Menteri? Sebab Jufazli Syamat tak nak lantik kau jadi Perdana Menteri. Ini kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. Tak tahu malu kah? Waktu kita sibuk 5 hari nak lantik Perdana Menteri ke-10, sibuk buat temunduga. Kau abah hantar orang kau melobi jawatan Perdana Menteri ke-10. Kau WhatsApp si Jufazli, tak tahu malu kah? Engkau hantar anjing-anjing politik kurap kau minta jawatan Perdana Menteri ke-10 dengan Jufazli Syamat. Engkau dah tangkap Jufazli. Engkau kantoi buat master plan, buat konspirasi fitnah liwat untuk Jufazli diliwat, untuk halang Anwar jadi Perdana Menteri. Kau tak tahu malu ke minta jawatan Perdana Menteri ke-10 daripada aku, abah? Kenapa kau tak minta dengan Di-Pertuan Agong? Kenapa kau minta dengan aku? Kau tahu kan aku yang berkuasa dalam negara ni? Mampus kau. Ini cerita panas ni. Ini kelemahan kau ni. Konspirasi fitnah liwat kau dengan ketua tok guru pengkhianat kau tu sakit jantung tu gagal semua. Memang. Kalau tadi aku minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang Datuk Seri Anwar takkan layak jadi Perdana Menteri ke-10 hari ini. Tapi aku bukan bodoh macam Saiful Bukhari. Aku bukan bodoh macam kau, abah. Aku ni bukan pelacur politik. Aku takkan jual maruah dan harga diri aku. Aku ada prinsip. Aku ni penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dari dulu sampai sekarang. Aku takkan perangkap Datuk Seri Anwar guna konspirasi fitnah liwat. Sebab tu sampai sekarang kau marah. Kau sakit hati, kau berdendam hanya kerana aku tolak semua tawaran-tawaran politik kau tentang konspirasi fitnah liwat ini. Kau marah sebab aku tolak semua konspirasi fitnah liwat kotor jijik ni. Saya tak mau minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu kau tangkap aku tiap-tiap tahun. Kau dakwa aku dalam mahkamah secara politik tiap-tiap tahun. Sampai kau tumbang, sampai kau hancur oleh aku. Kau bagi tawaran politik apa? Kau bagi tawaran Jufazli, kami bagi tawaran jawatan Perdana Menteri, kami bagi tawaran jawatan Ketua Menteri Sabah, kami bagi tawaran kamu jadi ahli parlimen.
Kalau kamu minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau gila ke apa? Kau ingat aku ni mau jadi Perdana Menteri? Macam kau, gila, pengkhianat yang jadi ketua pembangkang Sudan ni? Kau ingat aku ni gila jawatan kah dalam politik dunia ni? Yang sementara ni? Ini kau punya kebodohan. Tawaran-tawaran politik kau ni, aku dah kata. Aku tak nak jadi Perdana Menteri. Aku tak nak jadi Ketua Menteri Sabah. Aku tak nak jadi YB. Sebab tu aku kasih hancur kau PRU15. Sebab tu aku tak takut ditangkap. Sebab tu aku tak takut bersuara. Sebab tu aku tak takut hilang semuanya dalam negara ni. Engkau takut hilang jawatan Perdana Menteri sampai kau meroyan jadi orang gila depannya di Pertuan Agong. Bodohnya kau ni Abah. Dengan ketua pengkhianat sakit jantung tu, dengan lebay pengkhianat sakit jantung tu, lebay sesat tu, merompak 600 bilion ringgit tu, yang derhaka dengan raja-raja. Yang kau pergi tawarkan jawatan Perdana Menteri kepada Jupazli tu buat apa? Si Jupazli ni bukan macam anak-anak muda lain yang boleh kau bagi tawaran. Jupazli ni penganalisis politik bebas, pengkritik bebas. Mana-mana Perdana Menteri dia hantam, dia hantak. Dia tak kisah kau kerajaan mana pun. Sebab tu semua perangkap yang aku bagi dengan kau ni Abah, semua kau makan umpan perangkap tu. Kau ingat, aku nak perangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim guna konspirasi liwat macam mana Saiful Bukhari buat? Macam mana kau bayar Saiful tu? Saya ni gradua master first class GPA 3.97. Saiful Bukhari tu tidak ada kelulusan master, memanglah dia gila mata duitan. Tak ada maruah, tak ada harga diri. Aku ni walaupun keturunan orang miskin, tak adalah sampai tahap aku nak minta jadi Perdana Menteri, jadi menteri, jadi ahli parlimen, minta duit ratusan jutaan ringgit untuk buat konspirasi fitnah liwat memerangkap Anwar bagi menghalang Anwar jadi Perdana Menteri. Bagai langit dan bumi antara aku dengan Saiful Bukhari Azlan. Wahai Abah yang sudah kalah dan hancur PRU15. Kau tengok kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Kau gagal halang jadi Perdana Menteri. Sebab Jufazli Syamat tidak minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar. Seperti mana kau rancang, kau susun pada tahun 2019 depan si Jufazli. Apa ni? Nak tangkap aku sebab kau kantoi? Buat konspirasi fitnah liwat depan Jufazli, depan Datuk Seri Anwar? Kau dah tak ada kuasa dalam negara ni. Yang berkuasa dalam negara ni Datuk Seri Anwar, yang di Pertuan Agong dan rakyat. Dah lah, move on lah kau. Tak payahlah bermimpi di siang hari. Marah kau sebab semua kantoi, semua tak jadi. Kau marah, Jufazli Syamat tahu kau yang rancang konspirasi fitnah liwat tu. Jangan kau lari ya. Semua skandal rompakan 600 bilion ringgit kau ni akan kami bongkar satu persatu dalam mahkamah. Siap kau. Jangan sampai kau sakit kanser lagi dalam penjara. Ya? Kenapa kau sakit kanser ni? Tertekan sebab si Jupazli tidak minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aku nak bagi tahu dengan kau Abah. Semalam, tengah-tengah malam buta, Datuk Seri Anwar Ibrahim datang pergi Instagram aku. Dia tengok Instagram aku, dia bagi love, dia bagi like dekat Instagram aku. Sila bunuh diri beramai-ramai dengan orang kau sekarang. Ya? Ini kelemahan kau. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan Jufazli Syamat, memang kau jadi gila. Memang kau tak boleh terima kenyataan. Bila kau nampak gambar aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kepala otak kau, apa? Liwat. Mentang-mentanglah gambar aku, selfie aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, macam anak dan bapa, sangat mesra. Dalam kepala otak kau, liwat. Kau memang gila. Kau memang sangat gila. Engkau dengan orang-orang kau ni, kalau nampak si Jupazli dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim mesra dalam bergambar, dalam kepala otak kau, apa kata? Kita suruh si Jupazli perangkap Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat macam mana dulu kita buat dengan Saiful. Abah,
Zaman dulu-dulu bolehlah kau bayar orang untuk buat konspirasi fitnah liwat. Sekarang ni zaman moden. Ju Fazli ni penasihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sangat bodoh kau punya percaturan kuasa ni. Yang kau pergi suruh penasihat utama Datuk Seri Anwar minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar ini kerja bunuh diri, gali lubang kubur sendiri, abah, bodoh, dupang. Kerja kau memfitnah Datuk Seri Anwar ni, memang dalam lubang kubur kau, mampuslah kau. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tu berjaya jadi Perdana Menteri ke-10? Ini penasihat dia. Saya yang nasihatkan Datuk Seri Anwar bergabung dengan UMNO BN. Saya yang nasihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan terperangkap dengan konspirasi fitnah liwat. Ular kobra sakit jantung 97 tahun dengan anak-anak murid dia. Sebab tu semua game kau gagal untuk memerangkap Ju Fazli Shah Ahmad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu kau tangkap si Ju Fazli ni hari-hari tiap-tiap tahun. Kau ugut si Ju Fazli. Ramai juga menonton ni. Gila 29,000 like. Tengok orang-orang kau pun meroyan, tak senang duduk sudah. Sebab rahsia kau terbongkar. Patutlah engkau dengan ular kobra 97 tahun sakit jantung tu suruh aku diam dalam negara ni. Kalau aku tak diam, semua periuk nasi aku kau tutup. Semua kerja aku kau blok. Rupa-rupanya kau takut semua konspirasi fitnah liwat kau ni terbongkar. Konspirasi politik jahat kau nak hancurkan Raja-Raja Melayu terbongkar. Konspirasi politik jahat kau nak hancurkan UMNO, nak hancurkan Melayu terbongkar. Malulah Ju Fazli Shah Ahmad tak nak sokong kau punya master plan politik kotor ni. Begitu cerita dia. Kau suruh si Ju Fazli diam sebab si Ju Fazli tolak loan IMF, loan World Bank tu. Abah, ular kobra 97 tahun pengkhianat petualang depan Raja-Raja Melayu. Mampuslah kamu oleh si Ju Fazli, terbongkar satu-satu. Kau hantar orang untuk melobi loan World Bank, loan IMF depan Ju Fazli, depan Yang di-Pertuan Agong. Excuse me, dah lah. Negara Malaysia ni banyak duit lagi. Negara Malaysia ni banyak lagi dia punya kekayaan sumber cukai, sumber petroleum, negara gas asli. Saya dengan Yang di-Pertuan Agong tak perlukan loan IMF, loan World Bank ni, abah. Wahai ular kobra 97 tahun pengkhianat petualang penipu, musuh dalam selimut ni. Kau ya kerabak kamu oleh ku ini kali. Kau nak lawan Ju Fazli Shah Ahmad yang tahu semua kau punya kejahatan percaturan kuasa ni. Memang menggali lubang kubur sendiri. 7 keturunan ni hancur oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Pergi beli batu nisan banyak-banyak. Memang ini kelemahan korang. Apabila Ju Fazli Shah Ahmad dan Yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, memang korang mati tak ada batu nisan. Memang korang gali lubang kubur 7 lapisan. Bila Ju Fazli Shah Ahmad dan Yang di-Pertuan Agong mengarahkan UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan bergabung dengan Parti Sabah, Parti Sarawak, memang ini tanda-tanda kepupusan, kehancuran. Ular kobra 97 tahun sakit jantung tu yang kalah PRU 15, yang meroyan jadi orang gila bersama anak-anak murid pengkhianat dia sebab Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kau meroyan jadi orang gila sebab Ju Fazli tidak minta diliwat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memang mampuslah kau ular kobra, mati sia-sia. Dengan anak kau sekali kau hancur PRU 15. Memang Malaysia ni yang paling berkuasa Ju Fazli Shah Ahmad. Kau tahu benda ni. Yang kau pergi suruh Ju Fazli ni buat konspirasi fitnah liwat lah, buat konspirasi serang Raja-Raja Melayu lah. Memang kau gali lubang kubur depan Ju Fazli. Saya ni penasihat Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Berani-berani kau suruh buat konspirasi politik jahat untuk hancurkan Raja-Raja Melayu. Memang kau gila. Cari nahas, cari maut. Sekarang kau nak suruh aku hancurkan Melayu, hancurkan pemimpin Melayu dalam UMNO. Aku nak bagi tahu dengan kau, aku boleh nasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk bagi pengampunan diraja kepada banduan Najib Razak. Please get ready, ya.
Aku dah ada meeting beberapa hari lalu dengan pihak wakil istana. Aku dah cakap depan mereka, aku nak Najib tu diberi pengampunan diraja. Biar sakit hati Abah dengan ular kobra pengkhianat sakit jantung tu dengan lebay pengkhianat sakit jantung. Ini kelemahan kau ni. Kalau aku bagi pengampunan diraja dengan Najib Razak dengan Rosman Mansur, dengan pemimpin-pemimpin UMNO, memang kau tak boleh tidur malam. Memang kau bunuh diri lah. Memang kau sakit jantung lagi lah. Memang kau masuk IJN lagi lah. Get ready lah. Jangan sampai ada pengumuman. Ular kobra 97 tahun masuk Institut Jantung Negara sebab Najib Razak dapat pengampunan diraja. Memang mampuslah kau. Ini plot twist percaturan kuasa. Kau terkejut? Saya ni kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia. Memang saya pakar buat plot twist. Aku perhati je kau dari tahun 2014 sampai 2022. Mengasihi bodoh rakyat, mengasihi bodoh Yang di-Pertuan Agong, mengasihi bodoh Raja-Raja Melayu, mengasihi bodoh Najib, mengasihi bodoh Zahid, mengasihi bodoh orang-orang Melayu dalam UMNO. Kau tengok ending dia? Apa kau rasa? Pelat, hancur oleh Sejuk Fazli satu-satu. Pelat semua Perdana Menteri pengkhianat, petualang, penipu yang derhaka kepada Raja-Raja Melayu. Tumbang. Mai lambung pun, pelat. Pelat, checkmate and game over. Apa kau rasa? Oren, strawberry. Apa kau rasa? Tai, kau makan tai itu. Kamu ni gila semua. Kamu suruh Sejuk Fazli buat konspirasi fitnah liwat untuk halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Ambil kau, Ju Fazli. Kasih hancur konspirasi fitnah liwat ni tahun 2019. Kamu ni gila lah Abah. Lebay pengkhianat, ular kobra 97 tahun sakit jantung ni anda nak mati masuk lubang kubur ni. Kau suruh Sejuk Fazli fitnah Raja-Raja Melayu, bongkar skandal rasuah Raja-Raja Melayu dalam Malaysia. Pelat, checkmate and game over. Ju Fazli tak nak ikut kamu punya konspirasi. Kau ada masalah dengan Raja-Raja Melayu, kau jangan heret si Ju Fazli. Saya ni penasihat agung, penasihat Raja-Raja. Aku yang bagi semua maklumat. Game politik kotor kamu ni. Oh, Abah pengkhianat kata pengkhianat. Ular kobra 97 tahunnya dah nak mati ni. Sakit jantung ni. Apa lagi? Kau nak suruh aku kasih hancur UMNO, kasih hancur negara ni? Apa terima loan IMF? Pelat. Sampai sekarang Ju Fazli tolak semua benda ni. Mau bunuh aku, mau tangkap aku, dah terlambat sebab korang ni dah hancur oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Ju Fazli Syamat. Sekarang masa untuk gali lubang kubur sendiri sudah. Pergi beli batu nisan. Korang dah tak boleh kasih tumbang kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sebab korang punya skandal rompakan RM600 bilion ni akan menyebabkan kamu mati beramai-ramai dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Aku nak bagi tahu. Korang dah tak boleh kasih tumbang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu jadi Menteri Keuangan. Datuk Seri Zahid Hamidi dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong jadi Timbalan Perdana Menteri. UMNO BN Pakatan Harapan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu jadi kerajaan perpaduan yang sangat berkuasa di Putrajaya. Kadir Jassin, apa kau cakap? Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat-sangat berkuasa di Putrajaya, kuasa eksekutifnya sangat betul. Kadir Jassin, aku tahulah kau ni juru cakap ular kobra 97 tahun sakit jantung tu yang gila hari-hari tak boleh tidur malam sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dah adalah meroyan ni Kadir. Game korang dah hancur oleh Ju Fazli, oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja. Kalau kau tak boleh terima kenyataan ni Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, sila bunuh diri beramai-ramai lah Kadir. Gali lubang kubur sendirilah. Pergi beli batu nisan. Kesian aku tengok kamu ni. Bercakap hari-hari, nak bagi arahan dengan di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong pun tak nak layan kamu. Sebab kamu ni pengkhianat, penderhaka. Kamu ni memang nak jual, nak lelong negara ni. Kamu ni lah pengkhianat sebenar, penyamun sebenar. Paling banyaklah kamu rompak. Ratusan bilion ringgit, trilion ringgit. Marah, sakit hati. Kadir, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Suka hati Yang di-Pertuan Agong lah. Dia nak lantik Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan.
Engkau yang tak ada jawatan tu duduk diamlah, Kadir Jasin. Kau sama dengan Tan Sri Rafidah. Makin tua makin dupang aku tengok. Marah sebab yang di-Pertuan Agong lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Kesian aku tengok kamu ni. Satu geng-geng pengkhianat petualang. Meroyak dari orang gila depan yang di-Pertuan. Hancurlah orang 7 keturunan yang di-Pertuan Agong. Ni, korang tak suka dengan Ju Fazli? Kenapa korang tengok si Ju Fazli ni? Ramai penonton ni. 1 bilion orang. Tahan sikit korang punya nafsu tu ya. Ini cerita panas ni. Abah pengkhianat tu takut Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Geng-geng pengkhianat ni takut Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, Tengku Zafrul jadi Menteri MITI sebab bukti skandal rompakan 600 bilion ringgit ada di tangan Datuk Seri Anwar, ada di tangan Tengku Zafrul, ada di tangannya di Pertuan Agong. Get ready lah kamu ya, masuk penjara beramai-ramai. Abah, ketua katak pengkhianat petualang yang tak tahu malu derhaka dengan di Pertuan Agong Raja-Raja Melayu. Giliran kau lah masuk penjara Kajang penjara Sungai Buloh tak lama lagi. Get ready lah kau. Masin ni mulutku. Seperti mana mulutku masin, Ismail Sabri tumbang terguling-guling PRU 15. Memang get ready lah kau. Geng-geng, parti Abah pengkhianat, katak pengkhianat yang derhaka kepada raja-raja ni, teruskan meroyan dalam TikTok ni. Jangan lupa tap-tap skrin banyak-banyak pakcik-makcik Oto Arum. Kasih banyak kita punya like dekat TikTok ni. Biar diorang hancur satu persatu ni, bunuh diri secara berjemaah. Kau ni, Abah banyak dosa-dosa kau depan si Ju Fazli. Ular kobra. 97 tahun sakit jantung. Kenapa kau hancur ni dengan anak kau? Oh, kau memang gila. Kau suruh si Ju Fazli minta diliwat dengan Anwar Ibrahim. Habis kamu satu persatu. Hancur oleh Ju Fazli dan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Kau terperangkap kan aku menyertai PRU 15. Aku ni tak berminat nak jadi Perdana Menteri, nak jadi YB. Aku menyertai PRU 15 ni nak turunkan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ke-9 yang tak berguna di Putrajaya tu. Aku nak bagi tahu ya. Aku dah menang besar bersama yang di Pertuan Agong bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim hancurkan kamu ni satu persatu. Berbaloi dan sangat untung. Aku berjaya selamatkan agama bangsa dan negara aku. Sebab tu kau sakit hati. Kau memang patut hati-hati. Datuk Seri Anwar Ibrahim datang pergi Instagram Ju Fazli, wakil istana hantar orang mereka jumpa Ju Fazli. Bagus kau hati-hatilah. Kau takut kan? Si Ju Fazli sangat-sangat berkuasa dalam percaturan kuasa ni. Nasi dah jadi bubur, dah terlambat kau nak hancurkan Ju Fazli. Itulah. Kau nak cabar kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia ni, kau pandang rendah dengan Ju Fazli? Pelat. Apa kau rasa? Semua konspirasi fitnah liwat kau gagal untuk hancurkan Ju Fazli dan Anwar Ibrahim. Semua konspirasi kau nak hancurkan raja-raja gagal, pelat. Kau nak hancurkan UMNO, nak hancurkan Zaid Amidi gagal, pelat. Kau gagal halang Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri, kau gagal halang Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, pelat. Kau gagal halang gabungan kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO BNP RU 15, pelat. Saya nak bagi tahu dengan Hadi Awang. Apa masalah UMNO BN bergabung dengan Pakatan Harapan? PAS dengan UMNO BN boleh bergabung pun selama ni di Putrajaya. Apa masalah kau? Hadi Awang, aku nak tanya sama kau. Malulah Hadi Awang dengan PAS diceraikan talak 3 oleh UMNO BN oleh Zaid Amidi. Hadi Awang, Hadi Awang. Sudahlah derhaka dengan raja-raja Melayu tu Hadi Awang. Engkau ni mengaku ulama tapi tak belajar habis kitab Islam. Dalam Islam ni Hadi Awang, dalam kitab Al-Quran dan hadis, kita wajib taat dan setia kepada raja-raja Islam. Engkau ni makin tua makin nyanyuk aku tengok. Makin gila makin sesat. Islam apa yang kau bawa dalam negara Malaysia ni? Resis dan menghina agama orang lain, menghina bangsa lain, menghina raja-raja Islam, memfitnah raja-raja Islam. Saya nak tanya orang-orang PAS di sini. Kita ni orang Islam weh. Saya ni orang Islam.
Kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada raja-raja Islam kita. Ini perkara basic, budak tadika pun tahu. Engkau sebagai ulama Adi Awang, kau ajar generasi muda macam kami derhaka kepada raja-raja Melayu. Kau buat apa Adi Awang? Ini ilmu sesat. Engkau pergi fitnah kerajaan agung, kerajaan zina lah, kerajaan luar tabi'i lah. Ini kerajaan Islam Hadi Awang. Ini kerajaan Melayu, kerajaan Bumi Putra. Kenapa kau meroyan jadi orang gila depan yang di-Pertuan Agong, depan raja-raja Islam? Kau pengkhianat, kau petualang. Kau derhaka kepada raja-raja Islam kami dalam negara Malaysia. Engkau ni dibayar oleh ejen Mossad Israel kah? Nak pecah belahkan Melayu, Cina, India. Nak pecah belahkan Islam. Nak pecah belahkan raja-raja Islam. Kau jawab soalan aku. Semua rahsia kau ni di tangan aku. Jangan kau main-main. Sudahlah kau minta duit rasuah RM90 juta 1MDB daripada Najib. Ini skandal rompakan RM609 kau bersama Abah ni. Kau jangan main-main. Terbongkar tekang-kang-kang kau ni olehku. Kau tahu kenapa kau kalah dengan Abah PRU15, Hadi Bawang? Sebab kau resis. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kau, wahai ulama sesat laknatullah. Engkau ni parti Islam sesat. Yang kau pergi lawan raja-raja Islam dah kenapa? Tak pernah Tok Guru Nik Aziz derhaka kepada raja-raja Islam. Tok Guru Nik Aziz pun sokong Datuk Sri Anwar jadi Perdana Menteri. Engkau tak sokong. Mampus kau olehku. Banyak ni menonton. Memang bertaubatlah kamu beramai-ramai ya. Orang-orang pengkhianat parti Abah Parti, ulama sesat parti lebay sesat pengkhianat petualang ni, yang derhaka kepada raja-raja ni. Malu kau ditelanjangkan oleh Jupazli. Macam beginikah perangai ulama derhaka kepada raja-raja Islam? Kami tak pernah lupa. Tamadun Islam, Empire Uthmaniyah dihancurkan oleh pengkhianat-pengkhianat Islam. Raja-raja Islam ditikam belakang mereka dalam sejarah Tamadun Empire Uthmaniyah yang sangat-sangat berkuasa di seluruh dunia satu ketika dulu. Ditikam belakang oleh ejen-ejen Israel laknatullah. Ejen-ejen Yahudi Israel laknatullah. Sekarang Malaysia ni, kamulah rupa-rupanya ejen Mossad Israel yang kantoi, mahu tikam belakang raja-raja Islam kami dalam Malaysia. Memang ini ciri-ciri ejen Mossad Israel, Pak Cik Makcik Oto Arung. Dia berani kasih tunjuk muka dia, derhaka kepada raja-raja Islam, dia pergi fitnah raja-raja Islam, dia pergi lawan arahan raja-raja Islam untuk bentuk kerajaan perpaduan demi kestabilan kerajaan Malaysia. Saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah yang menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa dunia, percaturan kuasa Malaysia. Sejarah tidak pernah menipu. Yang menghancurkan raja-raja Islam dalam tamadun Islam, dalam tamadun Empire Uthmaniyah, adalah pemimpin Islam seperti Kamal Atatürk yang menjadi ejen Mossad Israel, Pak Cik Makcik Oto Arung. Dan kini dalam Malaysia, kata-kata pengkhianat geng Abah, geng-geng Pak Lebay ni, ini ejen Mossad Israel laknatullah ni, perlu diketahui oleh rakyat. Ini ciri-ciri ejen Mossad ni. Lawan raja-raja Islam, huru-harakan negara hari-hari, resis. Resis kamu sama dengan bangsa Yahudi Israel yang membunuh orang-orang Islam di Palestin. Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama, para sahabat, sejak bila ajar kita jadi resis Hadi Bawang? Oi, Abah pengkhianat kata pengkhianat. Sejak bila? Sejak bila kita perlu resis kepada orang Cina, kepada orang Kristian? Sejak bila? Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Terang-terangan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad menghalang kita untuk menghina dan memusuhi agama orang lain. Engkau berkempen PRU15 macam orang gila kena sawan babi, macam baru keluar daripada tajuk rambutan. Resis dengan orang Cina, resis dengan orang Kristian. Habis kau kena smackdown oleh raja-raja Melayu, kena dapat lasoning. Malulah Hadi Bawang Pak Lebay ni, ejen Mossad Israel ni.
Kena ketuk kepala kau oleh Raja-Raja Melayu. Kena amaran terakhir. Suka betul main politik resis, politik agama, politik perkauman. Hari-hari buat politik perkauman sempit, politik resis agama yang ekstremis radikal. Macam teroris pula kau ni dekat negara haram Israel, laknatullah. Memang ngam Raja-Raja Melayu tegur korang ni? Kena ketuk kepala korang satu-satu sampai hancur di Putrajaya. Kami sebagai orang Islam setuju dengan arahan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang meminta abah dan pak lebay resis ni, ejen Musa Israel ni, berhenti memainkan politik perkauman resis dan politik agama resis, menghina agama orang lain, menghina bangsa lain dalam Malaysia. Sebab tu UMNO BN Pakatan Harapan, GPS GRS yang tak resis jadi kerajaan, engkau resis jadi pembangkang, tak tahu malu kah? Malulah sikit. Semua rahsia kau terbongkar oleh Ju Fazli hari ini. Kau tu ejen Mossad Israel. Nak hancurkan negara, nak pecah belahkan Melayu, Cina, India, nak pecah belahkan Islam, Kristian, Hindu, Buddha. Engkau buat politik deep state nak hancurkan semua rakyat, semua bangsa, semua agama. Supaya kuasa raja-raja hancur, supaya kedaulatan negara hancur. Kamu inilah ejen Freemason, ejen Israel, ejen Amerika. Ciri-ciri ejen Amerika, ejen Israel ni, dia lawan raja-raja Islam. Memang ini master plan politik kotor mereka dalam Malaysia. Apa lagi kau mau aku bongkar? Bukan saja 600 bilion ringgit aku boleh kasi bongkar ni. Engkau ni parti pengkhianat petualang ni memang hancurlah olehku. So sebagai kesimpulan, memandangkan di sini ramai sudah berdarah berdana lubang telinga dia, pengundi-pengundi parti pengkhianat, kata pengkhianat, lebay pengkhianat ni, ejen Mossad Israel ni, ejen Amerika ni, ambil kau. Kami rakyat kekal menyokong kerajaan UMNO BN Pakatan Harapan, kerajaan GPS, GRS, kerajaan rakyat di Putrajaya sampai kiamat. Kami kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan di Putrajaya. Kenapa kau sakit hati Datuk Seri Anwar jadi Menteri Keuangan? Sebab kamu semua ni, abah, lebay, parti pengkhianat ni, Mail Lambung, ular kobra dengan anak-anak dia, dengan kroni dia tak boleh merompak di Putrajaya. Tak boleh rompak projek rakyat ratusan bilion ringgit, trilion-trilion ringgit. Mampuslah kau jadi miskin dalam lubang kubur. Saya menyokong Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri, saya sokong Tengku Zafrul jadi Menteri. Sebab ini kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong untuk menstabilkan kerajaan Malaysia. Waktu abah, waktu lebay ni, pengkhianat petualang ejen Mossad Israel ni berkuasa di Putrajaya, hari-hari huru-hara negara ni oleh diorang. Sengaja diorang sabotaj kerajaannya di Pertuan Agong, sabotaj kerajaan Malaysia, sabotaj ekonomi politik negara. Kalau huru-hara negara ni, nilai ringgit jatuh, harga barang makin mahal, Amerika, Israel, bolehlah masuk campur urusan negara ni kan. Sebab tu kau kasih huru-hara pemerintahan kerajaan agung kerajaan Malaysia dulu-dulu. Ambil kau. Terbongkar, terkangkang. Memang kau gali lubang kubur sendiri depan Ju Fazli, depan yang di-Pertuan Agong. Kau nak bunuh aku, kau nak culik aku lagi, aku suruh ejen Mossad kau tu, ejen CIA kau tu culik aku. Dah terlambat. Orang-orang aku ni sedang perhatikan kamu satu persatu. Abah, Hadi Bawang, Pak Lebay, ejen Mossad Israel, ejen CIA Amerika. Semua rahsia korang ni, nama korang ni di tangan kami. Mana-mana ejen kuasa besar asing nak lawan Ju Fazli ni, hati-hati. Ini kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia yang sangat-sangat powerful. Anwar Ibrahim pun aku boleh lantik jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Zahid pun aku boleh lantik jadi timbalan Perdana Menteri. Ini kan kau ni, aku boleh pecat kau jadi Perdana Menteri. Kau tengok main lambung tu. Aku pecat jadi Perdana Menteri. Abah aku pecat jadi Perdana Menteri. Lebay pun hilang jawatan sudah. Sebagai duta besar luar negara yang tak ada guna-gunanya tu. Ramai ni menonton. Macam mana aku nak berhenti buat live ni? 1.3 bilion orang menonton. Apapun Pak Cik Makcik Oto Arung, teruskan kita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Yang tak menyokong tu, teruskan jadi orang gila masuk tajuk rambutan. Teruskan kita setia kepada raja dan negara. Teruskan kita sokong yang di Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Kita sokong kerajaan, rakyat kerajaan yang di Pertuan Agong di Putrajaya. Takkan kita nak berpecah belah di Putrajaya. Tengok nilai ringgit hari ini naik lagi, sebab tu kemeroyan. Sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, nilai ringgit tak jatuh. Hari-hari naik. Zaman Ismail Sabri, zaman Abah, nilai ringgit jatuh hari-hari. Zaman Lebay berkuasa di Putrajaya ni, kerjanya merompak, nilai ringgit jatuh hari-hari. Sekarang UMNO BN Pakatan Harapan, GPS, GRS berkuasa di Putrajaya, tak bergabung dengan parti pengkhianat ni, nilai ringgit hari-hari naik. Terima kasih yang di Pertuan Agong.
Selamatkan negara, selamatkan kedaulatan negara. Tolak loan IMF, tolak loan World Bank yang dilobi oleh Israel, oleh Amerika tu. Yang dilobi oleh abang, oleh lebay ni. Jutaan terima kasih. Selamatkan 32 juta rakyat daripada berpecah belah. Jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, UMNO, BN Pakatan Harapan, GPS, GRS. Membentuk kerajaan yang sangat-sangat kuat, yang sangat-sangat stabil sampai abah lebay, ular kobra 97 tahun tu sakit jantung tak boleh tidur malam. Sebab game politik diorang sudah gagal menghancurkan negara. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Sebab abah, lebay, parti katak pengkhianat ni, parti ular kobra sakit jantung semuanya ni, gagal menghancurkan 32 juta rakyat, gagal menghancurkan negara, gagal menghuru-harakan negara PRU 15 kali ini. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh kirim salam rindu abah. Kasih balik tu duit yang korang pak 600 bilion ringgit tu. Ini bukan main-main ni, ini bukan propaganda politik. Ini bukan cobaan, memang betul. Get ready lah kau. Mampus mati dengan penyakit-penyakit kanser kau sekali dalam penjara Sungai Buloh, penjara Kajang. Game is over, bosku. Terima kasih. Manakah ramai ni, korang tengoklah aku. Sudah habis kita punya syarahan politik. Manakah korang ramai tengok aku ni, tap-tap skrin banyak-banyak. Kita sembang-sembang santai. Siapa ada soalan? Aku ni buat live dekat Malaysia, bukan buat live dekat London ya, Raja Petra. Bukan buat live dekat Amerika, dekat Israel, bukan. Dekat Malaysia ni. Saya ni tak takut ni. Korang tahu aku di mana sekarang ni. Sini kau, ambil sniper. Pergi panggil penculik. Ini kingmaker baru politik dunia, tak takut mati ni. Kau nak tangkap aku? Kesian. Tak ada guna lagi kau tangkap aku. Tak ada guna lagi kau nak dakwa aku dekat mahkamah sebab kau sudah hancur. Sudah kalah PRU 15. Hancur oleh yang di-Pertuan Agong, hancur oleh raja-raja, hancur oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, hancur oleh UMNO BN, oleh Zaid Amidi. Itulah. Kau ingat Zaid Amidi tu bodoh macam kau? Zaid Amidi tahulah abah nampak lebih besar tu hancurkan UMNO. Ini intelligence spy. Pertuan Agong Raja abah tu UMNO sebab nak hancurkan dalam. Sebab tu hancur sekelita oleh Fazli, oleh Tuan Agong. Okay, kalau mencatur kuasa tu jangan tampau ketara sangat. Kau nak hancurkan UMNO, nak hancurkan raja-raja. Sebab kalau kau hancurkan raja-raja, ini hasil dia. Ramai ni menonton. Tap-tap screen. Pakcik-makcik Oto Arung. Engkau lah penyamun yang sebenar ya. Abah, 600 bilion ringgit kau curi. Sampai sekarang kau tidak ada saman fitnah satu orang pun. Aku nak bagi tahu, kaulah penyamun yang paling besar. Penyamun sebenar. Kau nak fitnah raja-raja merompak, buat rasuah. Kau nak fitnah UMNO yang merompak. Aku nak bagi tahu dengan kau, lama sudah aku perhatikan kau punya game ni. Engkau rompak 600 bilion ringgit oh. Raja-raja dan UMNO BN, Najib Zahid tak pernah rompak 600 bilion ringgit. Matilah kau. Memang mampuslah kau ni kali abah. Terbongkar kan rahsia kau. Terlampau bodoh. Merompak pun tak pandai. Kantoi. Ramainya cyber troopers. Abah pengkhianat di sini. Cyber troopers. Lebay sesat. Yang derhaka kepada raja-raja Melayu ni. Tak malu ke kamu ni? Tak malu ke? Oh lupa, kamu kan sudah merompak 600 bilion ringgit. Kamu boleh bayar cyber troopers. Kamu. Kau makanlah 600 bilion ringgit tu sampai masuk dalam penjara Kajang ya. Bahaya ya kau jadi pembangkang. Aku nak bagi tahu dengan abah. Bahaya. Sangat-sangat bahaya kau jadi pembangkang. Bagus kau lari pergi luar negara lah, ikut Raja Petra di London. Abah, Raja Petra tu orang kau kan? Bagus kau lari pergi London lah bersembunyi. Aku tak main-main ni, buka kes 600 bilion ringgit. Aku sudah dapat signal dari Istana dan Putrajaya. 600 bilion ringgit confirm buka. Sebab itu duit rakyat, duit negara musim Covid.
Kau curi. Sepatutnya itu untuk bantuan COVID rakyat. Patutlah rakyat ramai mati. Rupa-rupanya kau kantoi mencuri 600 bilion ringgit. Memang kurang ajar kau. Mampuslah kau ini kali olehku. Kau buat konspirasi fitnah liwat. Kau tangkap aku tiap-tiap tahun, Abah? Oh, kau dakwah aku dekat mahkamah secara politik tiap-tiap tahun. Ambil kau, hancur kau kan PRU 15 olehku. Aku ni pura-pura bodoh dulu. Aku tahu semua kau punya game ni. Terkejut, aku tahu semua rahsia kau. Lain kali, jangan kau bawa Ju Fazli mencatur kuasa. Aku dah cakap, jangan dekat dengan aku. Jangan kau bawa aku mencatur kuasa. Aku dah kenal setiap satu orang, orang-orang kau yang berurusan dengan aku. Kau ingat aku ni tak ada penasihat? Aku selalu dapat intelligent briefing. Sebab tu tidak ada satu orang Perdana Menteri pengkhianat geng-geng kau ni, Mai Lambung, ular kobra, termasuk kau sendiri dengan lebay ni, tak boleh perangkap aku. Kau ingat aku sendiri, memang kau bodoh lah dalam pencaturan kuasa ni. Kalau kau cakap aku sendiri. Orang-orang aku ramai di Istana dan Putrajaya. Orang-orang aku lah yang kasih hancur kau. Ya, Waalaikumsalam. Aku buat live ni, bosku. Okey. Bye. Susah jadi terkenal ni. Aku di sini bukan nak jadi terkenal. Memang ramai orang say hi. Dia cakap Ju Fazli. Kenapa aku sangat terkenal ni dekat dunia ni? Seluruh dunia kenal aku. Kuasa-kuasa besar pun kenal. Aku ni hanya menjalankan kerja, menyelamatkan negara. Tak mau jadi terkenal. Sebab tu kadang-kadang kalau aku makan, ramai yang tegur tu kadang-kadang macam, kenapalah kau kenal aku? Kalau lepak-lepak, sekarang ni aku tak perlulah bagi tahu di mana aku lepak. Sinilah kau ambil sniper, tembaklah. Hai tuan, Assalamualaikum. Tumbang sudah Mai Lambung. Kau tengok tu, semua orang kenal aku sini. Astaghfirullahalazim. Weh, ramainya kamu ni. Kamu ikutlah makan sama aku. Aku mau makan besar hari ini sebab Abah pun game dia semua tak jadi. Lebay pengkhianat ni gagal menghancurkan raja-raja Melayu, ambil kau. Aku paling tak suka ya dengan Abah dengan lebay ni sebab diorang terang-terangan derhaka dengan raja-raja Melayu. Kita tak ada masalah kita berbeza ideologi politik. Tak ada masalah kau nak berkempen ke. Tapi bila kau ni depan si Ju Fazli, depan rakyat, kasih tunjuk contoh yang buruk, engkau lawan raja-raja Melayu, kau derhaka depan Yang di-Pertuan Agong, kau fitnah Yang di-Pertuan Agong, memang habislah kau kena hantam oleh si Ju Fazli. Memang tak ada ruang sudah untuk kau lari. Memang ditanamlah kau hidup-hidup oleh si Ju Fazli. Di sini kita boleh bersuara apa sahaja, kita boleh berbeza pendapat politik. Tapi kita perlu bersetuju satu perkara. Jangan lupa prinsip rukun negara, setia kepada raja dan negara. Negara kita ni ada undang-undang dan perlembagaan. Kuasa Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu nak lantik Perdana Menteri, itu kuasa undang-undang Yang di-Pertuan Agong. Nak lantik Zaid Amidi jadi timbalan Perdana Menteri, itu kuasa Yang di-Pertuan Agong. This is normal. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kita sebagai orang Islam, orang Melayu, orang Bumiputera, wajib setia kepada raja-raja Islam. Jadi aku sangat kecewa bila Abah dan Tok Lebay sesat tu mengasih tunjuk wajah sebenar mereka, derhaka depan Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu sampai hari ini. Sebab tu aku hantam dorang tu. Terlampau kurang ajar dan biadab lah pakcik-makcik Otok Arung. Kita orang muda pun faham apa itu maksud setia kepada raja dan negara. Maksudnya kita kena sokong kerajaan Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan raja-raja Melayu. Kita kena sokong keputusan Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu sebab itu adalah keputusan yang sangat-sangat terbaik untuk negara.
Yang menang jadi kerajaan lah, yang kalah jadi pembangkang. Ini adalah basic rule of law. Saya pergi Starbucks. Sekejap, mau makan apa ni? Ramai orang. Boleh tolong bersihkan? Jadi aku nak bagi tahu, alah sini tak boleh bercakap. Kita pilih tempat lain nak bercakap. Nantilah makan tu. Nanti ada yang meroyan kalau kau nampak aku makan pula. Jadi ingat ya, kau boleh sokong mana-mana parti politik. Kau nak sokong kerajaan kah, kau nak sokong pembangkang kah, nak sokong bebas kah, lantaklah. Tapi janganlah kita kasih tunjuk perangai buruk kita, derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong, derhaka kepada raja-raja Melayu. Malu kita orang Melayu, orang Bumiputera, orang Islam, orang Malaysia tinggal dalam Malaysia. Kita kasih tunjuk perangai buruk kita, nak lawan Yang di-Pertuan Agong, nak derhaka dengan Yang di-Pertuan Agong. Come on lah, benda ni kita sudah diajar dekat sekolah. Dari sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti. Kita memang hari-hari baca rukun negara. 5 prinsip rukun negara. Saya di sini tidak ada masalah kena maki kah, kena hentam kah, kena kritik kah. I'm very open-minded. Tak ada masalah. Kita nak berbeza ijtihad politik, tidak ada masalah. Tetapi asas dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, kita wajib taat dengan ketua negara kita. Kita wajib taat dengan raja-raja Islam kita. Sebab itu aku tak sokong Abah dengan Tok Lebay ni di musim PRU 15 sejak mereka lawan arahan Yang di-Pertuan Agong bagi membentuk kerajaan perpaduan. Dan aku puji Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zat Hamidi, UMNO BM Pakatan Harapan, Taib Mahmud, Abang Johari, Gabungan Parti Sarawak. Aku puji Haji G dan GRS yang dengar arahan Yang di-Pertuan Agong untuk bentuk kerajaan perpaduan dan lantik Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Aku sangat-sangat puji bagaimana sikap politik Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zat Hamidi, UMNO BM Pakatan Harapan, GPS, GRS yang sangat menghormati kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Sebab PRU 15 ni tidak ada sesiapa yang boleh lawan arahan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Bila semua parti diminta untuk bergabung dan ada satu orang yang lawan arahan Yang di-Pertuan Agong, ini adalah pengkhianatan yang cukup besar kepada 32 juta rakyat dan negara. Ya, saya terkejut. Abah Tok Lebay pengkhianat, parti katak pengkhianat petualang tu kasih tunjuk wajah sebenar diorang bagi public statement saat-saat akhir. Mereka tolak cadangan pembentukan kerajaan perpaduan Yang di-Pertuan Agong. Dan waktu tu memang ngam lah. Memang ngam Yang di-Pertuan Agong tak pilih Abah jadi Perdana Menteri. Akhirnya yang dipilih adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. So siapa makan cili, dialah yang terasa pedasnya ya. Memang itulah balasan dia bila kau derhaka dengan raja-raja Islam. Rakyat pun tak sokong. Pencatur-pencatur kuasa dalam negara Malaysia yang hebat ni pun tak sokong kau jadi Perdana Menteri. Jadi pengajaran dia, hanya kerana kau ni tamak nak jadi Perdana Menteri, kau sanggup nak lawan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kau tengok Datuk Seri Anwar tu. Dia dengar arahan Yang di-Pertuan Agong, dia yang jadi Perdana Menteri ke-10. Jadi kau sepatutnya minta maaf dengan Yang di-Pertuan Agong lah Abah. So Tok Lebay sesat ni pun yang memfitnah hari-hari, yang meroyan tak boleh terima kabinet kerajaan Yang di-Pertuan Agong. Korang pun tak boleh halang majlis upacara angkat sumpah tu kemarin. Aku dah kata keputusan muktamad tak boleh U-turn dah. Aku dah bagi tahu, dah bagi arahan dengan Yang di-Pertuan Agong lantik Zat Hamidi jadi timbalan Perdana Menteri. Engkau tak percaya. Jadi
Kalau kau tak percaya, tak boleh terima ni, aku cadangkan kan, teruskanlah jadi pembangkang yang membangkang secara bangang. Engkau nak lawan kuasa yang di-Pertuan Agong. Engkau tu tak ada apa-apa. Yang di-Pertuan Agong raja-raja tu pura-pura diam. Tengok, hancur kau oleh raja-raja sekelip mata. Kau dibagi peluang saja tu. Jadi Perdana Menteri sekejap, baru kau tahu. Inilah game baru dia. Game baru dia, Jufazli Syamat adalah kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia yang berjaya mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan berjaya menumbangkan Mak Lambung sebagai Perdana Menteri di Putrajaya PRU 15. Kan? So, begitulah ya. Aku mau pergi makan ni, lapar. Kamu mau makan apa? Aku mau bawa kamu makan ni. Pakcik makcik Otok Arum mau makan apa? Tap-tap skrin kunun. Wih, banyak ini. Memang sakit jantung ni. Aku screenshot dulu. Kamu mau makan apa ni? Aku ni lapar sudah ni sebenarnya. Aku mau pergi Starbucks tadi, tapi terlampau ramai orang. Mesti kau cari di mana aku ni kan? Tak payahlah kau cari aku di mana. Aku punya game politik ni sudah berjaya pun, sudah menang besar PRU 15. Kau nak culik, nak tangkap, nak perangkap, tak payahlah, tak ada guna-gunanya. Semua game aku dah selesai. Papa Anwar Ibrahim sudah jadi Perdana Menteri ke-10. Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu sudah hancurkan Perdana Menteri pengkhianat petualang dan penipu. Okey. Nampaknya Starbucks sudah datang orang. Alah, masih. Hayo. Okeylah. So, memandangkan aku lapar ni, aku pergi makan dulu ya. So, apa yang baik tu datang daripada Allah. Apa yang tidak baik tu janganlah korang terasa ya. Abah lebay pengkhianat petualang ni dah lah. Bertaubatlah ya. Setia kepada raja negara tu sangat penting. Jadi, kalau dah kalah PRU 15 tu tak jadi Perdana Menteri tu, terimalah hakikat ini. Ya. Saya menang besar ya dengan Yang di-Pertuan Agong dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam percaturan kuasa ini bersama saya Amidi UMNO PM Pakatan Harapan ya. Selamatkan negara Malaysia tercinta. Apapun checkmate and masuk perangkap 100 kali. Kumpulan pengkhianat dan petualang, kumpulan parti Abah Katak Pengkhianat, parti lebay pengkhianat petualang, ejen Mossad Israel yang gagal menghancurkan Jufazli Syamat yang di-Pertuan Agong Datuk Seri Anwar Ibrahim UMNO BN Pakatan Harapan dalam percaturan kuasa ini. Game is over, bosku. Terima kasih. Bye-bye, jumpa lagi. Hey, kita mau habis sudah ni. Tak payahlah kamu tengok aku punya TikTok. Habis sudah kita ni. Aku mau pergi makan. Tak payahlah kamu tengok aku. Tak payah lagi kamu bagi like, bagi bunga ni. Terima kasih banyak yang bagi hadiah tu. Aku di sini ni berkongsi-kongsi ilmu saja ini. So, pergilah kamu main-main dengan anak kamu kah, dengan bini kamu kah. Hari Ahad ini. Tak payahlah kamu tengok si Jufazli ni. Si Jufazli ni tak ada apa-apa ini. Aku mau pergi makan. Aku tunggu ni jadi kosong baru aku kan. Siapa yang baru masuk ni? Mau habis sudah kita punya live TikTok ni. Nanti kau tengoklah dekat YouTube Kamu boleh follow aku punya YouTube, sama dia punya nama, Kingmaker PM ke-10. Saya ulang ya, video ni kita akan upload semula dekat YouTube Okey. Nama YouTube tu Kingmaker PM ke-10. Bolehlah subscribe untuk tengok video tu. Percuma. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku yang di-Pertuan Agong yang telah berjaya melantik kabinet kerajaan rakyat yang baharu
Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Permaisuri Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu yang sangat bijaksana menyelamatkan kedaulatan negara daripada kumpulan-kumpulan parti katak pengkhianat ejen Mossad Israel dalam Malaysia. Sekian. Terima kasih rakyat Malaysia.